Kaedah pengumpulan data-data hidrografi dengan menggunakan autonomous bukan lagi mitos tetapi realiti. Sebelum menikah, untuk penerbitan peta laut atau Carta Nautika Negara, ianya dilaksanakan oleh Tentera Laut British. Sejak kita ambil alih sepenuhnya tugas hidrografi, cawangan hidrografi ditubuhkan untuk tabir urus kerja pengukuran dan penerbitan carta. Masa itu juga kita hanya ada sebuah kapal saja, peninggalan British, kapal kayu. Amanah dan mandat kerja-kerja pengukuran dipertanggungjawabkan kepada TLDM sepenuhnya melalui keputusan Jemaah Menteri 1972. Bermula dari sinilah TLDM telah diberikan dana untuk perolehan sebuah lagi kapal pengukuran iaitu KD Mutiara pada tahun 1977. Pergantian KD Perantau yang moden dan baharu hanya berlaku pada tahun 1998 selepas kapal lama dilucutkan tauliah pada 1990. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pemerum gema berbilan alur iaitu multi-beam dan turut mampu melaksanakan aktiviti-aktiviti pencerapan oceanografi fizikal serta meteorologi marine. KD Perantau mampu melaksanakan pengukuran sehingga mencapai kedalaman 3,000 meter. Pusat Hidrografi Nasional TLDM telah beroperasi di Pulau Indah ini sejak 2006 lagi. Tugas hakiki PHN sebenarnya lebih fokus kepada memastikan pelayaran yang selamat. Ini dilaksanakan melalui penerbitan produk-produk nautika yang berkualiti. Antara produk utama adalah carta navigasi dan carta navigasi elektronik serta jadual pasang surut di pelabuhan-pelabuhan utama dan sekunder meliputi keseluruhan perairan negara. Hari Hidrografi Sedunia mulai diraihkan setiap tahun pada 21 Jun. Hari ini dipilih bagi memperingati penubuhan Biro Hidrografi Antarabangsa IHB pada tahun 1921 sebelum ianya diambil alih oleh penubuhan ISO pada tahun 1970. Pada tahun ini, sambutan kali ini bertemakan Enabling Autonomous Technologies. Selaras dengan program transformasi negara, TLDM juga memperkenalkan satu program transformasinya sendiri iaitu terkenali sebagai Armada 15-5. PHN turut bergerak seiring dengan transformasi ini dengan menggariskan 5 projek utama di bawah inisiatif Marine Geospatial 2050 ataupun Marine Geospatial 2050. PHN menyasarkan setiap inci permukaan dasar laut perairan Malaysia ni telah diukur dengan menggunakan sistem yang moden dan menyeluruh menjelang 2050. Dalam usaha mencapai sasaran ini, PHN telah merencana beberapa pelan tindakan di mana elemen terpenting dalam Marine Geospatial 2050 ini adalah usaha pengumpulan data disokong dengan program sewaan platform ukur termasuk sistem autonomous. PHN telah memperkenalkan projek National Marine Spatial Data Infrastructure yang mana projek ini bukan sahaja mendukung program transformasi TLDM, malah ianya turut memenuhi keperluan Malaysia Geospatial Data Infrastructure iaitu bagi menguruskan infrastruktur data geospatial marine yang merangkumi polisi, dasar, teknologi dan pematuhan standard. Bila kita nak buat satu-satu peta mengenai kawasan koral ataupun penyelidikan yang berasaskan kepada marine habitat mapping, data-data seperti bathymetry dan backscatter adalah terhad. Jadi sistem autonomous ni akan memberi kelebihan di mana kita boleh memperolehi data di kawasan yang di mana surface platform, surface vessel platform secara konvensional tidak dapat masukinya. Pemain-pemain industri dalam industri minyak dan gas sentiasa meneroka teknologi baru untuk menangani isu-isu cabaran-cabaran semasa yang tidak dapat ditangani dengan kaedah konvensional. Penggunaan teknologi autonomous adalah salah satu daripadanya yang memberi sangat banyak manfaat kepada industri ini. Fiamah juga banyak melaksanakan program-program pembangunan selari dengan IR 4.0 dan banyak menjalankan program-program pembangunan robotik dan autonomous vehicles. Penglibatan sebagai alumni Nippon Foundation Gapco Training Program telah memberi peluang kepada saya untuk didedahkan dengan teknologi Autonomous Underwater Vehicle. Kami telah menyertai pertandingan Shell Ocean Discovery X Prize
dan telah menjuarai keseluruhan pertandingan dalam reka bentuk inovasi sistem pengukuran autonomous melalui kerjasama dengan pemain-pemain industri dalam bidang hidrografi. Kemampuan sistem autonomous seperti ini juga telah dibuktikan ketika misi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 di Lautan Hindi bersama syarikat Ocean Infinity. Sejajar dengan tema Hari Sambutan Hidrografi sedunia, Enabling Autonomous Technology, Esri juga turut menawarkan penyelesaian menggunakan teknologi machine learning dalam pengurusan pesisiran pantai. Tema sambutan ini dilihat tepat pada waktunya di mana teknologi autonomous ini bukan lagi satu teknologi masa depan tetapi sekarang. Ia bukan lagi mitos atau angan-angan, sebaliknya ia adalah norma baharu dalam pengukuran hari ini. Kami warga hidrografi ingin mengucapkan Selamat Hari Hidrografi Sedunia.